السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى جميع أولياء والعلماء المفسرين والمحدثين، وخصوصا إلى صاحب الكتاب شيخ الإسلام حجة الإمام سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وإلى جميع مشايخنا على طريقة أهل السنة والجماعة وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana kita masih diberi peluang dan kesempatan untuk sama-sama bertemu dan bersua pada malam ini. Alhamdulillah, di atas segala pertolongan, inayah
dan juga taufik Allah yang Allah berikan kepada kita, maka dapatlah kita melakukan dan mengerjakan segala suruhan yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas diri kita. Kerana kalau tanpa inayah, pertolongan daripada Allah, nescaya kita tidak akan selamat dan tidak akan mampu untuk melakukan sebarang ketaatan kepadanya. Sebab itulah kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku, bantulah diriku untuk mengingati Engkau dan mensyukuri kepada Engkau, dan bantulah diriku untuk diriku memperbaiki dan memperbaikkan lagi amal ketaatan kepadamu. Kita sambung pengajian kitab kita An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama wal wasayal imaniyah, dan wasiat-wasiat keimanan, karangan Syekhul Islam Hujjatul Imam Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata Al-Imam Al-Haddad rahimahullah, sebenarnya orang yang menangis semata-mata kerana takut kepada Allah Ta'ala itu amat jarang terlihat dalam kalangan manusia, sehingga darjatnya menjadi amat tinggi dalam pandangan Allah. Baik. Jadi kita sambung nasihat Imam Haddad berkenaan ataupun berkaitan dengan menangis kerana takut kepada Allah. Tangisan yang lahir daripada hati sanubari, hati rohani, jiwa sanubari, jiwa yang mendalam kerana gerun kepada Allah, kerana menyesali akan dosa-dosa yang dilakukan, kerana dia kenal hakikat dirinya adalah hamba, dan dia kenal akan hakikat Allah itu sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai Rabb, Tuhan yang memiliki segala kerajaan di dunia dan juga kerajaan di negeri akhirat. Dek lantaran kesedaran itu, maka timbullah rasa kegerunan dalam hati, sehingga hibah hatinya, maka mengalirlah air mata yang mencucuri pipinya. Maka tangisan itu adalah suatu saksi di hadapan Allah di akhirat kelak terhadap diri kita. Nah, sebab itu kita sebut pada pertemuan yang lepas, di antara kelebihan ataupun kita kata fadilah, keutamaan apabila kita ni dapat kita dapat mengeluarkan air mata kita. Nah, kita dapat bergenangkan air mata kita ni kerana Allah, maka salah satunya air mata yang takut kerana Allah ini berada di bawah naungan Allah di akhirat kelak. Di antara 7 golongan yang akan berada di bawah bayangan arasy Allah, di bawah naungan Allah, iaitulah salah satunya orang laki-laki, rajulan, kata Nabi, zakarallaha khalian fafadat ainahu. Satu orang laki-laki yang dia duduk mengingati Allah secara sendirian, bersunyi dia dengan Allah. Bila bersunyi dia dengan Allah, maka di situlah peluang untuk dia mengadu rindu kepada Tuhan dia, peluang dia untuk mengeluahkan segala perasaan dia, masalah dia. Jadi kita ni kadang-kadang bila kita di belakang manusia, kita bersunyian daripada manusia, kita jauh daripada orang. Sepatutnya hak itulah peluang yang paling besar untuk kita dekat dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab
jasad kita jauh daripada kesibukan dunia, kesibukan sahabat-sahabat, kesibukan manusia-manusia. Sebab kadang-kadang antara perkara yang menghalangi kita ni daripada banyak mengingati Allah, kerana sibuknya kita ni dengan manusia-manusia. Tak kira lah sama ada isteri-isteri kita, anak kita, sahabat handal kita, ataupun apa-apa sahaja yang kita katakan sebagai manusia, menyebabkan kita tu lupa kepada Allah. Kebiasaannya begitu. Maka ketika kita berada sendirian, di situlah orang panggil manfaat yang sepenuhnya untuk kita menangis kepada Allah. Kita boleh mengadu. Setengah orang kadang-kadang dia ada istilah sekarang ni dia panggil me time. Me time ni makna dia nak reward balik terhadap kesusahan kerja dia. Contohnya dia bekerja sibuk satu hari 8 jam misalnya, maka dia ada reward dengan pergi melancong, ataupun dia nak dia seorang tanpa diganggu oleh siapa-siapa. Maka kita kata me time hak paling terbaik, iaitulah ketika mana kita dengan Tuhan kita. Kita bangun 2-3 malam, ataupun kita menjauhi diri kita daripada manusia seketika untuk uzlah. Uzlah ni mana kita mengasingkan diri daripada kesibukan dunia, kesibukan urusan kerja kita seketika. Supaya apa? Supaya kita boleh bermunajat kepada Allah. Kita boleh menangis, kita boleh mengadu bersungguh-sungguh kepada Allah. Maka hak itulah tangisan ketika mana kita bersendirian, lalu kita mengingati Allah. Fafadat ainahu, mengalir, mencurah air mata, mencucuri pipi. Hani ini akan dipandang oleh Allah, dan inilah salah satu daripada golongan yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan arasy Allah di akhirat kelak. Tetapi alangkah malangnya, alangkah binasanya, alangkah buruknya perbuatan kita sekiranya bila kita bersendirian, kita bersunyian daripada makhluk, kita merasakan orang tak tahu kejahatan yang kita buat, maka ketika itu kita juga melupakan Allah Ta'ala yang sentiasa tahu, yang sentiasa memerhatikan diri kita. Maka kita melakukan maksiat kepada Allah, kita buat dosa kepada Allah di belakang manusia. Sebab tu setengah ulama dia kata orang yang buat maksiat di belakang manusia ni, sebab dia rasa orang tak tahu dosa yang dia buat, lebih teruk daripada orang yang buat di hadapan manusia. Kerana apa? Kerana ketika mana dia bersendirian, hakikat sebenarnya dia lagi dekat dengan Tuhan dia. Ialah Tuhan ni, sama ada kita bersama dengan manusia ke, kita bersendirian ke, dia tetap dekat, dia tak tahu, dia tetap maha mengetahui setiap apa tindak tanduk kita. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala mengetahui akan segala rahsia-rahsia yang tersembunyi. Ya'lamul kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala yang mengetahui akan segala mata-mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa sahaja yang tersembunyi di dada kamu. Jadi setengah ulama dia kata kalau kita duduk sendirian, kita buat maksiat, sebenarnya kejahatan kita tu lebih berat. Kerana apa? Sebab ketika tu kita bersendirian dengan Tuhan, tapi kita sanggup menderhaka kepada Allah. Ada pun setengah ulama yang lain dia kata memanglah dosa di khayal agama dengan dosa yang kita buat di belakang orang tidak sama. Orang yang buat jahat depan orang secara jahat, secara nyata, secara terang-terang, itu lebih berat, lebih teruk, lebih besar dari segi keburukan dan juga pembalasannya. Baik. Kemudian yang kedua, tangisan yang kerana Allah Ta'ala itu, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tidak akan masuk ke dalam api neraka, seseorang yang menangis kerana takut kepada Allah. Ainun bakat min khasyatillah. Kerana apa? Kerana setiap mata di akhirat nanti akan menangis, akan menyesal. Hanya yang tidak menyesal, yang tidak menangis di akhirat, iaitulah mata yang telah menangis di dunia ini kerana takut kepada Allah. Dan yang kedua, mata yang celik berjaga fi sabilillah. Apa makna menangis berjaga fi sabilillah? Iaitulah orang yang berjihad kerana meninggikan kalimah Allah. Kemudian, apakah lagi kelebihan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tangisan kerana Allah Ta'ala itu akan mendapatkan keberuntungan dengan memperoleh kecintaan Allah